Di sebuah bangunan usang yang terletak di pinggir bandar, tersembunyi sebuah misteri yang telah lama menjadi buah mulut penduduk setempat. Bangunan itu, yang dahulunya adalah sebuah hotel mewah, kini terbengkalai dan diselubungi semak samun. Bangunan ini memiliki banyak pintu, tetapi ada satu pintu yang tidak pernah disentuh oleh sesiapapun, pintu 99. Walaupun cerita ini sudah lama berlalu, sesiapa yang mendengarnya pasti akan merasakan meremang bulu roma. Kisah ini bermula pada tahun 1980-an, ketika Hotel Majestic berdiri megah di tengah-tengah bandaraya. Ia adalah destinasi pilihan ramai pelancong dan orang kenamaan. Namun kejayaan hotel ini mula merosot apabila satu peristiwa tragis berlaku di dalam bilik yang terletak di belakang pintu 99. Pada suatu malam yang sunyi, seorang wanita bernama Suzy, seorang penyanyi terkenal yang sering mengadakan persembahan di lounge hotel itu, menginap di bilik tersebut. Suzy adalah seorang wanita muda yang cantik dan berbakat, tetapi hidupnya tidak pernah tenang. Walaupun di luarnya dia kelihatan ceria dan sentiasa tersenyum, Suzy sebenarnya menyimpan duka yang mendalam. Malam itu, setelah selesai persembahan terakhirnya, Suzy naik ke bilik dan mengunci pintu dari dalam. Malam itu menjadi malam yang terakhir bagi Suzy. Keesokan harinya, pekerja hotel menemui Suzy telah mati di dalam biliknya. Tubuhnya ditemui tergantung dari kipas siling dengan seutas tali yang diikat kemas pada lehernya. Wajahnya penuh dengan kesedihan yang sukar untuk digambarkan. Sejak peristiwa itu, ramai tetamu yang menginap di bilik tersebut mengadu tentang gangguan aneh. Bunyi ketukan pada pintu, suara tangisan yang sayup-sayup kedengaran, dan yang paling menakutkan, bayangan seorang wanita yang berdiri di penjuru bilik menatap mereka dengan mata yang penuh duka. Pihak pengurusan hotel cuba untuk menutup mulut semua orang yang mengetahui kisah ini. Mereka mahu melindungi reputasi hotel dan tidak mahu kehilangan tetamu. Namun cerita seram tentang pintu 99 tidak dapat disembunyikan lagi apabila semakin ramai tetamu yang menginap di bilik itu jatuh sakit secara tiba-tiba, mengalami mimpi ngeri yang sama, dan ada yang mendakwa pernah melihat hantu Suzy muncul di hadapan mereka. Akhirnya pihak hotel membuat keputusan untuk menutup bilik tersebut. Pintu 99 dikunci rapat dan kunci itu dibuang ke dalam sungai berhampiran, berharap roh Suzy dapat bersemadi dengan tenang. Namun ketenangan tidak pernah datang ke hotel itu. Beberapa tahun selepas itu hotel mula kehilangan pelanggan dan pelbagai insiden ganjil berlaku. Pekerja hotel melaporkan bahawa walaupun pintu 99 telah dikunci, mereka sering mendengar bunyi ketukan dari dalam. Dan ada masanya suara tangisan Suzy kedengaran begitu jelas, seolah-olah dia berada di luar pintu, meminta tolong. Setelah hotel itu ditutup dan ditinggalkan, kisah seram tentang pintu 99 terus menjadi cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ramai yang percaya bahawa roh Suzy masih terperangkap di dalam bilik itu, tidak dapat keluar kerana pintu tersebut telah dikunci. Ada juga yang mengatakan bahawa sesiapa yang berani membuka pintu 99 akan membawa malapetaka bukan hanya kepada diri mereka sendiri, tetapi juga kepada sesiapa yang dekat dengan mereka. Pada suatu malam, dua orang pemuda bernama Amir dan Syafiq yang gemar mencari pengalaman paranormal memutuskan untuk menguji keberanian mereka. Mereka telah mendengar banyak kisah seram tentang pintu 99 dan mahu melihat sendiri apakah kisah itu benar. Dengan membawa lampu suluh dan kamera, mereka menyelinap masuk ke bangunan terbiar itu. Malam itu gelap dan sunyi, hanya ditemani bunyi cengkerik dan angin yang bertiup perlahan. Ketika mereka sampai ke tingkat atas, suasana semakin seram. Lorong yang panjang dan gelap itu seakan-akan tiada penghujungnya. Akhirnya, mereka sampai di hadapan pintu 99. Pintu kayu yang usang itu kelihatan biasa, tetapi aura yang mengelilinginya membuatkan bulu roma mereka meremang. Tangan Amir menggigil ketika dia menghulurkan tangan untuk menyentuh tombol pintu. Walaupun pintu itu kelihatan dikunci, apabila dia memutar tombolnya, pintu itu terbuka perlahan-lahan dengan bunyi berderit yang panjang. Di dalam bilik itu, semuanya kelihatan seperti tidak tersentuh sejak bertahun-tahun. Perabot lama yang berdebu, langsir koyak yang melambai perlahan kerana angin, dan di tengah-tengah bilik, kipas siling yang berputar perlahan. Amir dan Syafiq terpegun
seolah-olah mereka berada dalam dunia yang lain. Tiba-tiba suasana bilik menjadi sangat sejuk dan Syafiq merasakan seperti ada seseorang sedang memerhatikannya dari sudut bilik. Dia menoleh dan disitulah mereka melihatnya. Seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya, berpakaian putih, berdiri di tepi tingkap. Badannya kaku tetapi kepalanya perlahan-lahan berpaling ke arah mereka. Matanya yang hitam dan kosong kelihatan penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Syafiq tergamam, mulutnya tidak mampu bersuara. Amir, yang merasakan ketakutan yang sama, hanya mampu mundur perlahan-lahan ke belakang, tetapi entah kenapa kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Wanita itu mula melangkah perlahan-lahan ke arah mereka. Suaranya berbisik halus tetapi jelas. "Kenapa kau ganggu aku?" Bisik wanita itu. Suaranya seperti angin dingin yang menusuk ke telinga mereka. Syafiq cuba untuk melarikan diri, tetapi kakinya tersangkut pada sesuatu dan dia terjatuh ke lantai. Ketika dia bangun, wanita itu sudah berada betul-betul di hadapannya. Wajahnya yang dipenuhi luka-luka mengerikan kelihatan jelas di bawah sinar lampu suluh. Syafiq menjerit ketakutan, tetapi suaranya tidak keluar. Wanita itu mendekatkan wajahnya ke telinga Syafiq dan berbisik, "Aku tak mau kau pergi." Pada saat itu, Amir berjaya menarik Syafiq dan mereka berlari keluar dari bilik itu secepat mungkin. Pintu 99 terhempas kuat di belakang mereka, seolah-olah ditutup oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Mereka tidak menoleh ke belakang dan terus berlari keluar dari bangunan itu. Nafas mereka terputus-putus, jantung berdegup kencang. Sejak malam itu, Amir dan Syafiq tidak pernah lagi menyebut tentang pintu 99. Mereka tahu bahawa apa yang mereka lihat bukan sekadar khayalan atau rekaan. Mereka telah melihat sendiri kebenaran tentang roh Suzy yang terperangkap di dalam bilik tersebut. Dan mereka tahu sesiapa yang cuba mengusik pintu 99 pasti akan membawa pulang sesuatu yang lebih daripada sekadar pengalaman menakutkan. Sehingga kini, bangunan itu tetap berdiri sunyi di pinggir bandar. Pintu 99 masih kekal terkunci dan tiada siapa yang berani mencubanya lagi. Namun, kisahnya terus hidup sebagai amaran kepada mereka yang ingin mencuba nasib di sana. Dan bagi roh Suzy, mungkin dia masih menunggu seseorang yang cukup berani untuk membukakan pintu itu dan melepaskan dia dari penderitaan abadi.